Kenapa saya sebut bab sabar ni? Nabi SAW bersabda, Syahrul Ramadan, syahrus sabr, wa thawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan sabar ganjarannya adalah syurga. Perasan tak bulan Ramadan kita banyak je ujian. Banyak je cabaran dia. Banyak ujian. Mari kita muhasabah sedikit para jemaah sekalian. Adakah bulan Ramadan ini kita menjadi lebih sabar berbanding bukan bulan Ramadan? Ataupun sama je? Ataupun makin hilang sabar? Jangan nak cabar, aku tengah puasa ni. Macam tu kan? Okey. Adakah akhlak kita semakin baik di bulan Ramadan berbanding sebelum Ramadan? Kita kena muhasabah. Tuan-tuan sebagai suami, saya tengok semua dah kahwin ni kan, dah nikah kan tuan-tuan? Tengok, dia tak berapa nak mengaku kan? Lelaki. Tuan-tuan dah nikah belum semua ni? Takkan tak laku lagi? Kan? Semua muka laku lah ke ni? Ustazah dah nikah, tak kahwin je belum. Macam tu. Dah nikah Ustazah, cuma tak nikah lagi. Yang lagi-lagi tu belum. Yang nikah sekali dah. Saya tahu orang lelaki ni berhati-hati kan. Dia takut nak jawab direct sebab dia orang ni pertabi, Persatuan Takut Bini. Orang perempuan kan ada apa ni? Ada kita orang perempuan kita ada apa ni? Puspanita. Puspa lelaki tak ada. Dia buat persatuan dia pertabi. Okey. Tuan-tuan kan, subhanallah. Saya orang lelaki, masya-Allah. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan menjadi seorang suami dan ayah lebih baik di bulan Ramadan? Ataupun sebaliknya, na'udzubillah. Sebab apa? Kalaulah di bulan Ramadan tak boleh jadi ibu dan suami yang terbaik, ibu pula, bapa dan suami yang terbaik dan anak lelaki yang terbaik di bulan Ramadan, apatah lagi di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Tuan-tuan membantu isteri. Tuan-tuan letak telefon balik, telefon tu letak tepi. Subhanallah, tolonglah buat perkara ni. Letak tepi, jangan tengok langsung. Itu masa tuan-tuan balik je kerja adalah untuk bantu isteri, untuk anak dengan anak, pegang, belai dia. Macam mana sekolah hari ni? Puasa okey tak? Subhanallah. Mata tengok mata, tangan pegang tangan anak. Kalau rasa macam geli ya, sebab tak biasa pegang kan. Okey. Ya, kalau orang tak biasa, dia rasa macam keras je kan. Budak tu lagi lama takut. Kenapa ayah ni? Tiba-tiba ni. Lepas tu dia bercakap sesama. Ayah ni macam dah ada tanda-tanda. Baik kita ni. Kita hargai masa sama ayah-ayah macam ni. Subhanallah kan Nabi pernah cium cucu kan. Lepas tu datanglah seorang sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ni kata, ya Rasulullah, kamu buat benda tu. Kamu buat tu ya Rasulullah. Iaitu perbuatan mencium kanak-kanak. Mencium cucunya. Kemudian Rasulullah kata, adakah kamu tidak buat? Ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak dan aku tak pernah buat apa yang kamu buat. Kemudian hadis Nabi sebut, man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak mengasihi, menyayangi, tak mencintai, dia tidak akan dikasihi, tak mencintai. Allahu Akbar, subhanallah. Saya faham bapa ni dia kurang sikit sentuhan dengan anak. Betul tak? Tak mampu nak sentuh, rasa macam basah, rasa macam lain macam je rasa kan. Okey, duduk depan, tengok mata. Subhanallah, Allahu Akbar, tuan-tuan. Esok saya nak tanya, kalau tuan tua, tuan-tuan rasa kawan-kawan sempat sekerja, ada tak nak jaga tuan-tuan, tukar pampers ke apa ke, ada tak? Takkan ada. Kawan datang, cakap sikit-sikit, bagilah RM10 balik. Tunggu khabar kematian dah pula baru datang balik. Betul. Esok pencen ke apa, kita sakit, kita tua ke, subhanallah. Anak, macam mana pun kita marah, kita pukul dia masa kecil. Anak, macam mana pun kenangan pahit dia dengan kita, dengan tuan-tuan. Bila kita sakit, esok-esok dia juga yang jaga kita. Kalau kita kurang sentuh dia hari ni, agak-agak dia nak tak sentuh kita esok bila kita tua. Sebab apa hari ni saya tengok, sebab saya pembicara rumah tangga, saya banyak bab parenting apa, yang membuatkan masalah utama rumah tangga hari ni, telefon je sebenarnya. Duk sibuk bercakap dengan orang, balas mesej orang cepat, balas soalan cepat. Soalan anak, nanti ayah jawab, nanti. Anak tunggu nanti bukan sehari dua, setahun, 2 tahun, 3 tahun dia tunggu nanti. Ayah ceritalah apa-apa, nantilah ayah cerita, ayah tengah ada kerja. Nanti tu, kita ajar anak kita mungkir janji. Lepas tu kita nak anak kita tepati janji.
Tapi kita setiap hari mungkin janji. Kita kata nanti, anak tunggu nanti kita tu sampai dia tidur. Esok ayah, nantilah, nanti. Subhanallah. Tuan-tuan kalau boleh buat, sangat hebat. Telefon haram 2-3 jam selepas balik. Tak boleh tengok. Letak je mana-mana. Masa tu tuan-tuan akan rasa erti kasih sayang yang sebenar. Akan rasa erti bahagia yang sebenar apabila orang yang kita sayang betul-betul wujud depan kita. Betul-betul ada dalam sentuhan kita. Bulan Ramadan ni kita muhasabah, adakah tuan-tuan dah jadi suami yang terbaik, ayah yang terbaik? Tak ada istilah terlambat. Ustazah, saya rasa dah terlambat dah. Saya dah jauh, anak-anak pun dah jauh. Saya balik rasa macam seorang. Sebab tu saya habiskan masa dengan telefon. Kawan je nak layan saya. Kawan FB je layan saya. Tak ada istilah terlambat selagi tak mati. Mati baru terlambat. Nyawa ada, tak ada istilah terlambat. Setiap kebaikan yang kita buat, walaupun kecil, walaupun remeh, mesti ada hasil dia. Mesti ada hasil. Tuan-tuan jangan rasa sia-sia. Sehari tak nampak, 2 hari tak nampak, seminggu tak nampak. Lepas tu pasti ada. Sebab saya ada banyak dah kes masalah rumah tangga. Suami ngadu gini, isteri ngadu gini. Puan buat tindakan kecil, dia akan beri tindakan yang besar. Jangan meremehkan sesuatu kebaikan. Rasulullah pun kata, jangan kamu meremehkan sesuatu amalan kebaikan walaupun wajah yang manis. Subhanallah. Ramai mana orang lelaki, saya minta maaf, dekat pejabat wajah manis. Senyum. Cik ni kan senyum je, steady je. Saya memang dilahirkan penyenyum. Senyum, ceria je. Sampai orang kata, cik ni kan kalau tak ada lah cik cuti kan. Hamba lah office ni. Bukan main pelawak kat pejabat. Kat rumah muka ketat. Tu kenapa tu? Baik siapa tu? Ketat je. Tahu marah je. Tapi Nabi sebut apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna iman, orang yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi ditanya siapakah orang yang paling, maksudnya kedudukan yang paling dekat denganmu, ya Rasulullah kata, orang yang paling dekat dengan aku di akhirat kelak, orang yang paling baik akhlaknya. Nabi sebut lagi, timbangan amal yang paling berat di akhirat kelak adalah akhlak yang baik. Sebab itu subhanallah, kalau solat kita bagus, puasa kita bagus, kita banyak sedekah, kita banyak zikir, tapi akhlak kita tak berubah, membawa maksud ibadah kita bermasalah. Sebab apa? Akhlak ini buah hasil daripada ibadah. Kalau ibadah bermasalah, membawa maksud akidah bermasalah. Sebab itu hasil daripada ibadah yang baik, dia akan lahir akhlak yang baik. Subhanallah. Kita pula orang perempuan sebagai ibu, sebagai isteri, adakah tanggungjawab kita, diri kita, akhlak kita dah semakin baik di bulan Ramadan? Ataupun makin garang di bulan Ramadan ni? Sebab penat. Awak ni kenalah faham, saya penat tau. Buka pintu je dah bagi warning pada suami. Bang, saya penat ni. Awak jangan cari pasal pula. Na'udzubillah. Sepatutnya bulan Ramadan kita lagi tenang, wajah lebih manis. Dan wajah yang manis, suara yang lembut, layanan yang baik, sentuhan yang penuh kasih sayang. Siapakah yang paling wajar dapat? Ahli keluarga kita. Suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Mereka itulah yang akan berada bersama kita saat susah dan senang. Sampai dalam kubur mereka je yang kekal doakan kita. Agak-agak kan kawan kita bersama pejabat ni boleh doa kita berapa lama? Masa hari kematian tu lah. Itu pun kadang sama-sama kita sedekah Al-Fatihah. Update dekat Facebook rakan sekerja saya. Dia tak baca pun Al-Fatihah. Belum tentu orang yang share Al-Fatihah untuk ni, dia duduk sekejap, diam, Al-Fatihah ya Allah untuk ni. Belum tentu. Orang share. Ya, komen pun sama. 300 komen Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kok seorang je baca ramai-ramai tu? Cuma orang taib Al-Fatihah je. Betul atau tidak ni? Subhanallah. Yang betul-betul akan jadi aliran kita dalam kubur esok, Nabi sebut, Iza mata bini Adam, bila mati anak Adam, in qata'u amalu illa min salas, akan terputus segala amalan kecuali 3. Ini jaminan daripada Nabi. Sadaqatun jariyah. Tuan-tuan, tolong isteri, belanja isteri di luar daripada nafkah. Kalau makan nasi telur kicap, saya nak tanya kenyang tak? Kenyang nasi telur kicap. Tapi suami macam tuan-tuan ni, suami yang baik, yang soleh macam tuan-tuan ni kan, telur kicap ada, ikan siakap 3 rasa ada, ketam 3 rasa pun ada, soto 3 rasa, semualah 3 rasa belaka. Jadi yang lebih daripada yang kenyang tu, semua tu dikira sedekah tuan-tuan. Baju, memanglah kalau beli selai raya cukup, tapi tak apalah saya nak beli 2 helai.
Ha. Yang cukup tu nafkah, kewajipan. Yang lebih je semua sedekah. Subhanallah. Apa-apa yang lebih yang tuan-tuan beri, lebih daripada kadar nafkah, semua itu sedekah. Subhanallah. Sedekatun jariah yang mengalir sampai bila-bila. Subhanallah. Orang perempuan pula, suami kita susah, hutang banyak contohnya. Bang, tak apa, saya settle semua hutang awak. Oh, dapat macam ni kan. Subhanallah.